Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Muhammad, Alia, sihat? Saya harapkan awal semua sihat bersama dengan keluarga masing-masing di rumah masing-masing. Okey, jadi pada minggu ini kita sambung pelajaran pendidikan Islam kita dalam bab adab. Dalam bab adab. Okey, dan tajuk pertama yang akan kita sentuh dalam bab adab ni yang akan kita belajar adalah pelajaran 19, rehlah merehatkan minda. Rehlah merehatkan minda. Okey. Okey, ini adalah buku teks kita. Buku teks kita, walaupun kamu tak ada buku teks dengan kamu sekarang, jadi tak ada masalah. Boleh tengok buku teks yang Ustaz tunjuk ni. Sama juga. Tengok buku teks Ustaz. Okey, rehlah merehatkan minda. Apa tu rehlah? Siapa pernah dengar rehlah? Rehlah ni macam melancong lah. Berjalan-jalan. Rehlah. Okey, maksud rehlah. Rehlah adalah pergi melawat atau berkunjung ke sesuatu tempat seperti melancong, mengembara, menjelajah atau berkhemah. Itu adalah rehlah. Pergi melawat atau berkunjung ke sesuatu tempat seperti melancong, mengembara, menjelajah atau berkhemah. Itu adalah rehlah. Pergi ke simpang mengayau sana, nak tengok pantai. Itu rehlah lah tu. Rehlah dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Melayu kita kata pergi apa? Pergi bersia-sia, melancong. Taklah melancong kan dekat sangat kan melancong. Tapi menjelajah lah, melihat kebesaran alam, kebesaran Allah, melihat fenomena alam dan sebagainya. Kita nak rehatkan minda kita. Jalan-jalan dekat Esplanade pun. Pergi Kundasang lah, jauh sikit pergi Kundasang. Tengok Gunung Kinabalu, lama dah tak pergi musim-musim Covid ni. Okey, jadi itu adalah rehlah. Rehlah. Apa dalil dalam Quran yang menyebut perkataan rehlah ni, tentang rehlah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. Ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. Ni ayat biasa kita baca ni, surah Quraisy. Ila fi Quraisyin. Baik, apa maksudnya? Iaitu kebiasaan aman tenteram perjalanan mereka menjalankan perniagaan pada musim sejuk ke negeri Yaman dan pada musim panas ke negeri Syam. Ayat ni ada cerita dia lah, tapi yang kita nak sebut dekat sini adalah perjalanan mereka daripada satu tempat ke satu tempat tu, yang disebut sebagai rehlah. Allah pun menggunakan perkataan rehlah. Okey. Jadi apa adab rehlah ni? Apa adab kita melawat ke satu tempat? Pertamanya, tengok. Pertamanya adalah apa? Berniat kerana Allah agar perjalanan menjadi ibadat. Kita niat pergi ke satu tempat adalah kerana Allah, untuk melihat kebesaran Allah, keagungan Allah. Untuk mendapat keagungan melihat kebesaran Allah. Jadi niat tu pergi ke sesuatu tempat adalah kerana Allah, maka ianya menjadi ibadah dan mendapat pahala. Kemudian memulakan perjalanan rehlah dengan menunaikan solat sunat musafir dan berdoa. Memulakan rehlah, memulakan perjalanan kita tu, kita nak pergi ke mana-mana, nak pergi ke KK sekalipun, nak pergi ke Kundasang sekalipun, kita nak berjalan-jalan, nak melawat ke sana, kita solat dulu 2 rakaat, solat sunat musafir. Kita berdoa. Doa apa? Untuk apa? Supaya perjalanan kita dipermudahkan, diberi keselamatan, tak ada ujian yang macam-macam, selamat pergi dan balik. Kadang-kadang kita tak tahu, mungkin di pertengahan jalan kereta rosak, ataupun ada kemalangan dan sebagainya, ataupun sampai di tempat kejadian ada berlaku apa-apa yang tak diingini dan sebagainya. Jadi sebelum kita melakukan rehlah tu, kita solat 2 rakaat. Ini yang dituntut lah, yang diajarkan oleh agama kita. Dan kita berdoa.
memohon supaya dipermudahkan. Kalau kita tak dapat nak semayang sekalipun, berdoalah, ya Allah, selamatkanlah perjalanan kami, berkatilah perjalanan kami ni, ya Allah, pergi dan balik. Mudah-mudahan mendapat keredaan-Mu juga. Kemudian kita memilih tempat yang bersesuaian dan tiada unsur larangan Allah. Di mana tempat yang kita nak pergi tu mestilah tempat yang bersesuaian, tempat yang sesuai untuk kita lawati. Jangan kita pergi tempat yang tak elok. Pergi kelab malam, sah-sah lah tak elok kan. Sah-sah lah tak elok. Jangan kita pergi tempat yang konsert. Konsert apa tu, dengan bising dan sebagainya. Tak sesuai lah. Kita pergi satu keluarga, ada adik kecil dan sebagainya kan. Kita pergi tempat konsert orang bernyanyi, lompat-lompat dan sebagainya. Sesuai tak? Tak sesuai lah. Kita pergi tempat yang sesuai. Mana? Pantai. Kita pergi tempat zoo binatang. Di Lok Kawi ada. Di Tuaran ada Taman Buaya. Di Kundasang banyak. Ada tempat ikan-ikan tu. Lembu. Kan? Itu tempat tu tak ada masalah. Kita nak melihat kebesaran Allah. Kan? Mandi sungai, mandi air terjun, kan. Tempat-tempat macam tu, okey, sesuai. Kemudian menutup aurat dengan sempurna supaya maruah terpelihara. Ini pun penting. Mana saja kita nak pergi, jaga aurat kita. Kita nak mandi pantai ke, kita nak mandi sungai ke, nak mandi kolam dekat hotel sekalipun, kita jaga aurat kita. Jangan kita dedahkan aurat kita. Pastikan dalam keadaan menutup aurat. Kemudian mendapatkan keizinan ibu bapa. Tempat yang kita nak pergi tu mestilah kita dapat keizinan daripada ibu bapa. Jika ibu bapa kita tidak ikut serta. Contohnya kita ada program lawatan sekolah. Macam beberapa tahun lalu sekolah kita ada buat lawatan pergi ke KK untuk murid-murid tahun 6. Jadi mesti dah dapat izin daripada ibu bapa dulu. Kalau ibu bapa tak izinkan, tak boleh pergi. Kalau ibu bapa dah izinkan, baru boleh pergi. Walaupun kita pergi dengan guru kita. Ini kalau kita pergi mana-mana dengan kawan-kawan kita, dapatlah izin daripada mak ayah kita terlebih dahulu. Kemudian menjaga mata, telinga dan fikiran dengan mengagungkan keindahan ciptaan Allah. Menjaga mata kita, jaga telinga dan jaga fikiran kita dengan mengagungkan keindahan dan kebesaran Allah. Jaga mata kita, jangan kita tengok benda-benda yang tak elok. Jangan kita dengar benda-benda yang tak elok. Sebab apa? Sebab bila kita dah pergi ke tempat-tempat yang ramai orang ni, kadang-kadang kita tengok macam-macam. Macam-macam ragamlah orang. Ada orang macam ni, ada orang macam tu. Dan tempat yang kita pergi tu bukan orang Islam macam kita saja yang pergi. Ada orang Cina, ada orang mungkin pelancong daripada luar negara, pakai pakaian yang seksi dan sebagainya kan. Jadi jaga pandangan kita. Kemudian sentiasa menjaga waktu-waktu solat. Waktu solat ni pun jangan lupa. Dan orang yang bermusafir ni dia ada kelebihan. Kalau dalam solat ni Allah bagi kemudahan, boleh solat jamak. Tapi hari ni kita tak ceritalah solat jamak tu. Maksudnya solat jamak ni kalau solat yang zuhur dengan asar tu boleh buat dalam satu waktu sahaja. Jadi lebih memudahkan, kemudahan bagi orang yang bermusafir. Kemudian sentiasa mengingati dan memuji keagungan ciptaan Allah. Mana tempat kita pergi ke pantai, Simpang Mengayau, pergi mana lagi, Gunung Kinabalu, pergi mana-mana tempat yang kita tengok indah, cantik dan sebagainya, kita jangan lupa untuk puji Allah. Sebab apa? Sebab itu semua adalah ciptaan Allah. Ciptaan Allah. Ya Allah, subhanallah, cantiknya air laut ni. Subhanallah, cantiknya Gunung Kinabalu ni. Subhanallah, sebut nama Allah. Sebab apa? Sebab Allah yang memiliki segala-galanya tu kan. Semua tu adalah milik Allah. Semuanya tu adalah milik Allah. Dan salah satu sebab kita pergi melawat ke tempat-tempat ni pun adalah untuk kita melihat kebesaran Allah, keagungan Allah, hebatnya
Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi itu adalah antara adab-adab rehlah yang perlu kita jaga. Perlu kita jaga dan perlu kita amalkan apabila kita pergi berehlah ke mana-mana tempat lah yang kita tuju. Kita pergi ke mana tempat yang kita suka dengan keluarga kita. Kalau kita pergi dengan keluarga kita, jangan kita tinggalkan mana ayah kita ataupun buat sesuatu yang orang tak tahu dan sebagainya. Berjalan bersama-sama, tolong menolong, kan. Jadi masa rehlah ni adalah masa untuk kita tenangkan fikiran, rehatkan minda. Itu adalah tujuan kita berehlah. Islam, agama kita ni tak melarang untuk kita pergi ke mana-mana, tapi dengan syarat kita jaga adab-adab rehlah ni. Okey, jadi saya rasa sekadar tu saja daripada Ustaz. Nanti soalannya, ada soalan. Soalannya nanti Ustaz akan bagi dalam grup kelas kita tahun 6. Baik, jadi sekadar tu saja daripada Ustaz. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.